Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, bahagian 4 ni merupakan sambungan pada standard pembelajaran 1.3.1. Okay, kali ini kita akan tengok contoh yang ke-7. Okay, dalam contoh 6 yang lepas, kita dah tengok macam mana cara untuk mengungkapkan ataupun menentukan pola jujukan nombor menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Dalam contoh 6, kita dah lihat pola yang melibatkan tambah. Okay, dalam contoh 7 pula, kita akan tengok contoh yang berbeza. Okay, sekarang ni kita akan describe the pattern for the number sequence using algebraic expression. So, fokus kita dalam contoh 7 ini adalah untuk menerangkan pola bagi jujukan nombor menggunakan ungkapan algebra. Okey, step 1. Langkah pertama. Determine the pattern of the sequence. Kita nak tentukan dulu pola bagi jujukan nombor ini. So, jika kita perhatikan dekat sini, polanya adalah dalam turutan menaik. So, dalam turutan menaik kita ada dua pilihan saja, sama ada tambah ataupun darab. Tapi kita perhatikan dekat sini, dia punya turutan menaiknya adalah tidak sekata. So, kita tidak boleh kata bahawa ini adalah tambah. So, kita dapat lihat bahawa 5 nak dapat 20 adalah perlu didarab dengan 4. Ataupun kita boleh bahagi 20 bahagi 5 dapat 4. Maka polanya adalah darab 4. Seterusnya, 20 darab 4, 80. And then, 80 darab 4, 320. So, pattern here adalah multiply the previous number by 4. Darab nombor sebelumnya dengan 4. Okay, now we'll see the step number 2. Form the algebraic expression. Membentuk ungkapan algebra. Okay, dalam jujukan nombor ini, sebutan yang pertamanya adalah 5. So, macam mana kita nak bina dia punya ungkapan? Okay, nak dapat 5, pertama 5. Okay, tadi pola kita adalah darab. Okay, darab 4. Tapi nak dapat 5, tak perlu darab lagi dengan 4. Maksudnya dekat sini adalah 5 darab 4 kuasa kosong. So, kita boleh check 4 kuasa kosong adalah 1. 1 darab 5 maka dapat 5. Okay, now kita tengok pada sebutan yang kedua. So, sebutan yang kedua adalah 20. Jadi, nak dapat 20, kita perhatikan dekat sini. Sebutan yang pertama kita tadi adalah 5. Jadi, 5. Untuk sampai ke 20, kita perlu darab 4 sebanyak berapa kali? Hanya darab sekali saja. Jadi, darab 4 kuasa 1. Okay, boleh faham? Okey, sebutan yang ketiga, 80. Jadi nak dapat 80, masih sama, mulakan dengan sebutan yang pertama, iaitu 5. So, nak sampai ke 80, kena darab 4 sebanyak 2 kali. Bermaksud darab 4 kuasa 2. Okey, kita boleh semak. 4 kuasa 2, 16. 16 darab 5, dapat 80. Okey, then sebutan yang keempat, nak dapat 320. Jadi, mulakan dengan sebutan yang pertama, 5. Darab dengan 4 sebanyak 3 kali. So, jika kita perhatikan dekat sini, keempat-empat sebutan ni mempunyai nilai apa yang sama? Nilai yang sama adalah 5 darab 4. Yang berbezanya hanyalah kuasa dia. So, nak dapat sebutan pertama, 4 kuasa kosong. Sebutan yang kedua, 4 kuasa 1, 4 kuasa 3, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Jadi, cara untuk menulis ungkapan algebranya adalah 5 darab 4 kuasa n, kerana n ini berubah. So, therefore, the pattern for this number sequence can be expressed as 5 multiplied by 4n, where n equal to 0, 1,
2, 3 and so on. So ini adalah cara untuk kita membentuk ungkapan algebra bagi pola yang melibatkan darab. Okay, boleh faham? Okay, untuk cikgu ingatkan dekat awak sini, contoh ni tiada di dalam buku teks. Ini adalah satu contoh tambahan. Andai kata pola yang kita nak bentuk itu adalah pola darab. Kalau pola tolak dan tambah, dia sama macam contoh 6 tadi. Okay, now kita tengok pada contoh 8. Again, describe the pattern for the number sequence using algebraic expression. Okay, kali ini kita lihat kepada jujukan ini, nombornya adalah dalam turutan menurun ataupun descending order. Sama seperti tadi juga, step yang pertama, determine the pattern of the sequence, menentukan pola bagi jujukan. So, kita dah tahu jujukan ini adalah dalam turutan menurun. Jadi, polanya adalah sama ada bahagi ataupun tolak. Jika perhatikan dekat sini, penurunannya adalah tidak sekata. Jadi, kita tidak boleh kata dia adalah tolak. So, kita kena bahagi. Bahagi dengan berapa? So, boleh check. 512 bahagi dengan 128, maka kita akan dapat 4. Jadi polanya dekat sini adalah bahagi 4. Seterusnya semak lagi. 128 bahagi 4 dapat 32 dan 32 bahagi 4 dapat 8. So kita describekan patternnya. Divide the previous number by 4. Membahagi nombor sebelumnya dengan 4. Step 2. Form the algebraic expression. Membentuk ungkapan algebra. Okay, macam mana pula kita nak bentuk ungkapan algebra yang melibatkan pola bahagi? Okay, mari kita tengok. Pertama, mulakan dengan sebutan yang pertama, iaitu 512. So, 512, kita tadi dah tahu polanya adalah kita bahagi dengan 4. So, apa kita buat kat sini adalah 512 bahagikan dengan 4 kuasa kosong. So, apa kita bahagikan dengan 4 kuasa kosong? 4 kuasa kosong ni nilai dia adalah 1. Jadi, 512 bagi 1 dapat 512. Atau kata lainnya, nak dapat 512 ni tak perlu kita buat apa-apa lagi kat depan je. Sebab tu kita bahagikan dengan 4 kuasa sifar. And then, sebutan yang kedua, iaitu 128. Okay, sama seperti contoh yang lepas. Pertama, kita mulakan dengan sebutan yang pertama, iaitu 512. Oleh kerana polanya adalah bahagi, maka kita akan tulis 512 bahagi dengan 4 kuasa 1. Kerana nak dapat 128, kita kena bahagikan dengan 4 sebanyak sekali. And then, sebutan yang ketiga, nak dapat 32. Sama lagi, mulakan dengan sebutan yang pertama, iaitu 512, bahagikan dengan 4 kuasa 2. Kerana nak dapat 32, perlu bahagi dengan 4 sebanyak 2 kali. Okey, seterusnya sebutan yang keempat. Nak dapat sebutan yang keempat, iaitu 8. Okey, jika perhatikan dekat sini, nak dapat 8, kita mulakan dengan sebutan yang pertama tadi, iaitu 512, bahagikan dengan 4 sebanyak 3 kali. So, dapat diperhatikan dekat sini, daripada kesemua sebutan, dia akan bermula dengan 512. And kita akan bahagikan dengan 4. Yang membezakannya hanyalah kuasanya. Okey, 4 kuasa kosong, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2 dan 4 kuasa 3. Oleh yang demikian, ungkapan algebranya adalah 512 bahagi dengan 4 kuasa n. Therefore, the pattern for this number sequence can be expressed as 512 over 4n, where n equal to 0, 1, 2 and 3 and so on. Okay, boleh faham dengan contoh ni? So, cikgu dah tunjukkan dalam bahagian keempat ni
contoh yang melibatkan pola darab dan pola bahagi. Okey, so selesai bahagian yang keempat. Okey, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cikgu sekiranya belum berbuat demikian, dan juga dalam masa yang sama, pelajar juga boleh mendapatkan bahan-bahan dalam channel Telegram. So, pada bahagian seterusnya kita akan sambung dengan standard pembelajaran 1.3.2. Okey, sekian. Assalamualaikum.